What's up guys, welcome to my video. Pada video yang lepas aku dah kongsikan dengan korang tentang beza antara Certified TV Box dengan non-Certified TV Box. Dalam video ni aku tunjukkan dia punya interface lah, rupa dalam interface dia tu macam mana. Dan untuk video kali ni aku akan gunakan TV Box yang berjenama TiVo untuk model TiVo Stream 4K. Jadi korang boleh tengok lah macam mana rupa interface tu. Tapi aku bagi tahu awal-awal, buat masa sekarang ni macam ni lah rupanya Certified TV Box. Tapi tak tahulah pada masa akan datang. Ini adalah untuk bulan 8 tahun 2021 macam ni rupa dia. Jadi korang kena alert benda tu. So check it out. Jadi ini dia Certified TV Box. Salah satu contoh Certified TV Box. Dan TV Box yang aku guna ni adalah TiVo Stream 4K. Seperti korang tengok, macam ni lah basic dia Certified TV Box. Jangan mudah tertipu lah dengan TV Box. Dia cakap Certified TV Box, tapi bila korang buka, rupa interface dia tak macam ni. Biasa macam ni memang jahat sikit lah. Aku tak tahulah pada masa akan datang atau akan ada model-model baru yang keluar Certified TV Box yang bukan interface dia macam ni. Tu aku tak boleh cakap lah. Tapi buat masa ni memang macam ni rupa dia Certified TV Box. Korang tengok ni, dia punya layout atas ni ada application yang kita nak guna lah. Lepas tu bawah ni untuk TiVo Stream ni, sebab dia TiVo Stream 4K, jadi dia ada apps TiVo Stream. Lepas tu bawah dia ada bahagian Netflix, Prime Video. Lepas tu TiVo ni sebab aku tak set kat luar ni kan. Okay, jadi dia macam ni. Kalau pergi kat Netflix ni, kau nampak tepi-tepi ni apa ni? Ini adalah antara movie-movie yang diorang recommend untuk korang tengok lah. Mungkin movie-movie latest ataupun top movie yang banyak orang tengok. Sama juga macam Prime Video ni, dia akan share Amazon Original ni. Prime Video ni daripada Amazon tau. Jadi dia akan cuba untuk recommend kepada korang untuk tengok movie-movie atau TV series yang dia tunjuk ni. Lepas tu kat atas ni dia ada Google Voice lah. Kalau korang tekan open Netflix, aku belum setting lagi. Okay, tekan continue. Okay, get the one. Okay, yes, tunggu kejap. Okay, kita cuba guna Google Voice search ni. Open YouTube. Tengok, agak cepat jugalah. Depends korang punya internet lah. Dia terus buka open YouTube kan. Dia terus buka YouTube serta-merta bila korang cakap open YouTube. Ini adalah satu fungsi yang menarik Google Voice Search ni. Sebab benda ni penting sangat kalau korang gunakan TV Box. Dia guna remote kan. Jadi kalau korang macam nak search something, memang lepak lah. Macam tadi buka YouTube tu senang. Tapi kalau let's say kalau korang nak buka kat Netflix, korang nak buka Avenger Endgame, takkan korang nak type satu-satu. Lepas tu kat remote ni tak ada button huruf. Yang ada arrow ni, memang lepak lah kalau korang nak typing satu-satu. Jadi bagus ada Google Search ni, Google Voice Search. Kemudian untuk tepi ni, dia ada setting. Setting dia very familiar sangat kalau korang memang gunakan phone Android. Jadi aku tekan sikit. Macam ni lah rupa dia setting bila korang gunakan Certified TV Box. Setting dia akan macam ni. The basic Android punya TV. Kalau korang tengok dekat sini kan, dia punya option tu kenapa sikit sangat Takkan ini je setting dia. Sebenarnya dia tersembunyi sikit. Korang kena tekan kat device preference. Dekat device preference ni nanti barulah ada about, date, time, language, keyboard, about. Untuk ni nama device ni TiVo Stream 4K. Lepas tu dia version 9, Android version 9. Lepas tu kita back. Lepas tu korang boleh buat setting-setting yang ada dalam ni. Basic macam Android biasa, handphone Android. Jadi aku rasa tak susah untuk korang gunakan. Kalau korang tak pernah pakai TV Box, korang gunakan Certified TV Box. Memang setting dia memang senang gila. Sebab kita dah terlalu biasa dengan Android dalam handphone. Dekat sini kita boleh setting sound juga. Sound ni ada macam-macam jenis sebab dia dah bahagian TV. Kadang-kadang korang ada TV yang Dolby Atmos ataupun TV 4K tapi pakai soundbar Dolby Atmos yang baik-baik punya speaker. Jadi kat sini lah korang boleh setting apa semua tu. Bawah sound dia ada display, setting untuk display. Dekat sini display korang boleh setting HDR setting. Tengok ada Dolby Vision ataupun korang nak HDR auto. Sebagai contoh, kalau movie tu memang ada HDR, dia akan auto on HDR. Kalau dia tak ada, dia tak keluar HDR. Lepas tu screen resolution yang paling penting. Kadang-kadang orang tak perasan dekat sini. Dia pakai satu TV yang baik, TV 4K, tapi screen resolution tak setting. Kita takut kalau kita pasang TV Box ni, dia cuma paparkan full HD punya resolution. Disebabkan takut TV Box tu tak recommend terus kan. Jadi kat sini lah korang kena setting dekat display. Pergi dekat screen resolution, ada banyak pilihan. Daripada low resolution, tak payah korang sibuk-sibuk nak try 480p. Dia memang gambar dia akan buruk gila. Dan kebiasaannya
1080p ni untuk TV Full HD lah. Itu panggilan dia lah. Jadi kalau korang gunakan 4K, terus letak 4K 60Hz. Lepas tu kita back, ada screen position. Screen position ni kalau korang nak zoom in zoom out lah, tapi biasa ambil basic je lah, tak payah nak zoom in, leceh. Lepas tu HDMI CEC ni, aku rasa 5-6 tahun aku gunakan TV box sampai sekarang aku tak tahu HDMI CEC, dan aku tak study tentang benda ni, so aku abaikan dulu. Storage ni dia bagi tahulah device ni punya storage, internal memory. Kemudian ada setting home screen, Google Assistant, Chromecast built-in. Chromecast built-in ni kalau let's say kalau korang buka YouTube tu, nanti dia ada button Chromecast tau. Dia terus automatic keluar dekat screen ni. Jadi tak perlu korang nak beli apa tu yang kita panggil Miracast ke apa ke kan, yang benda-benda kecil tu nak keluarkan display handphone. Tak payah, korang cuma perlukan Chromecast built-in sebab dia dah bagi sekali dalam TV box. Biasanya TV box yang dah certified ni, dia bagi sekali dengan Chromecast ni. Tak kira TV box yang lama. Aku ada satu TV box yang dah 4-5 tahun lepas keluar, still ada Chromecast ni. Kemudian screen saver, tahulah kan, nanti kalau tak matikan TV dia jadi screen saver. Location apa semua ni reset. Ini basic lah, semua orang tahulah. Kemudian untuk remote dan aksesori ni, kalau korang ada satu soundbar ataupun external speaker yang korang nak connect dekat TV box ni boleh. Kalau yang Bluetooth ke, yang kabel pun boleh, yang Bluetooth pun boleh. Dia boleh connect dekat Bluetooth. Macam ni sekarang satu device je aku connect melalui Bluetooth adalah remote dia. So dalam setting itu aja aku nak kongsi, dan sekarang kita pergi ke apps. Dekat sini dia macam tunjuk semua apps yang korang ada. Korang tengok ni berapa banyak apps yang aku dah download. Aku ada banyak lagi apps nak download tapi aku tak sempat. Kemudian korang boleh tambah apps melalui, kalau game, get more games. Kalau korang nak application, get more apps. Sebagai contoh, get more apps ni, dia akan masuk ke Google Play Store. Macam biasa kat handphone korang tengok tu kan, Play Store. Macam tu lah rupanya. Tapi adalah beberapa application yang tak boleh download ataupun tak ada dalam Google TV ni, disebabkan dia tak optimize untuk TV. Sebagai contoh WhatsApp. Memang taklah nak guna WhatsApp dalam ni. Facebook, entah Facebook ada ke tak ni, aku pun tak check je. Dia ada macam-macam featured app, lepas tu dia ada recommend. Sama, sangat-sangat sama macam handphone, cuma tak sama banyaknya macam dalam handphone sebab dia fokus pada TV je kan. Lepas tu aku lupa nak buka pada game, get more game. Kita tengok game apa yang ada dekat TV box Android ni. Aku tak pernah masuk bahagian game ni sebab aku memang tak main game. Tengok ni, your TV game library. Ada Warm Zone. Main game ulat dalam TV. Nice juga Ada Asphalt, Real Racing. Lepas tu kalau korang tengok ni, sikit sangat kan. Search je lah. Nanti korang search lah pandai-pandai. Kalau korang dah guna, korang search je. Kemudian kita back. Macam ni, depan ni korang tengok ada stream, Tivo Stream, ada Netflix, Link, Prime Video, YouTube, Google Play TV. Tapi macam sikit sangat sebab ini boleh kata bahagian favorite apps korang yang selalu korang nak gunakan. Korang boleh tekan dekat sini, tambah, pergi dekat, let's say korang nak gunakan Disney Plus Hotstar, tekan je, nanti dia keluar kat depan. Jadi bila korang on je, korang terus nampak ada Disney kat sini, terus tekan Disney Hotstar. Jadi aku rasa ini saja yang aku nak kongsikan interface certified TV box. Aku harap korang tak tertipu dengan TV box yang certified dan non-certified. Kalau korang nampak macam ni rupa dia, kita boleh cakap certified TV box. Dan kalau korang dapat certified TV box, korang ada salah satu kelebihan yang paling best adalah Netflix ni korang boleh running dalam resolusi 4K. Kalau non-certified, dia tak boleh running Netflix 4K. Itu yang paling penting sebab Netflix ni antara app yang paling top, paling penting dalam penggunaan TV box. So, ini jangan kongsi. Jadi guys, itu adalah rupanya macam mana interface TV box yang certified. Very simple, dan kebanyakannya TV box yang certified macam tu lah rupa dia. Selain daripada Apple TV, memang kebiasaan dia macam tu lah. Apple TV memang lain sikit lah sebab dia dah lain OS. Tapi OS dia dah lain pun, dia still certified by Google. Jadi guys, kepada korang yang dah cuba bermacam-macam TV box, certified TV box ni, cuba korang kongsikan, adakah TV box yang korang guna yang betul-betul certified by Google? Semua interface dia sama macam ni. Untuk perbezaan sikit tu tak payah cerita lah, tapi untuk perbezaan besar dia punya layout, korang ada jumpa tak TV box certified yang berbeza daripada apa yang aku kongsikan pada video kali ni? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.